Dulu tu gambar mukadimah tu. Itu apa mukadimah? Kita nak makan. Mukadimah makan apa? Doa. Tak, kita melantung ya. Ambil lauk letak kuah lu, tak kuah. Kadang-kadang mukadimah dengan minum basah tokak lu. Ada kita mukadimah, ada kalau kita makan toy-toy, ambil nasi dalam periuk tu toy masuk. Letak ikan, letak apa, curah kuah sikit makan. Ambil dalam periuk, tak pun makan mana ada. Tak nasi dalam pinggan tu. Ambil toy dalam periuk, dia hampir dia orang tu. Ada mukadimah semua. Baik, sekolah tuan-tuan ya. 71 tu. Itu semua contoh kan. Demikianlah perbuatan dan sifat para ahli taubat yang bila mengingati ketiga-tiga mukadimah yang kita sebut tadi ni akan merasa menyesal, dan penyelesaian itu akan mendorongnya untuk meninggalkan perbuatan dosa selama-lamanya. Baru dia taubat. Ni baru taubat ni. Itu sebab tu Nabi SAW menyebut at-taubah an-nadam ataupun an-nadam at-taubah. Jadi taubat ni adalah sebenarnya menyesal. Menyesal ni bukan hanya sekadar kita sebut dan menyesal betul, tapi buat lagi. Itu bukan taubat sebenar. Mukadimah ni okey, tapi yang ni betul-betul meninggalkan betul-betul untuk selama-lama dia kata. Itu betul-betul taubat. Tapi ini bukan benda yang senang tuan-tuan. Pagi kita ni pagi iman kojab ada, kojab tidak, kojab tambah, kojab kurang, kojab naik, kojab turun, kojab tinggi, kojab rendah. Iman itu. Itu macam mana tu? Goyang. Itu goyang. Ya, kemudian perasaan itu mendorongnya untuk memohon kepada Allah Ta'ala dengan perasaan rendah diri sambil mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu orang yang dah masuk taubat, bukan sekadar mukadimah, dah masuk suasana itu ibadah-ibadah dia akan jadikan mudah mengalirkan air mata. Ini jenis taubat. Ibadah-ibadahnya mudah untuk berlama-lama. Mana ibadah apa pun tempoh lama, panjang bacaannya, panjang wirid dan zikir. Sebab dia tahu taubat tu akan jadikan rasa keseronokan di dalam ibadah. Dia pernah macam-macam tu. Orang sembahyang tiba-tiba menangis, tiba-tiba keluar air mata. Tu pasal apa? Dia antara dorongan-dorongan daripada mukadimah taubah tadi. Kemudian bagaimana mungkin seorang itu menjaga dirinya agar tidak berdosa sama sekali? Perkara ini adalah satu yang mungkin, tidak mungkin dan tidak mustahil. Tidak berdosa sama sekali ini bukan maksum. Maksum ni memang tak ada dosa langsung, tak ada daripada mula sampai ke sudah. Kita sekarang dah bergelumang dosa, lepas tu untuk kita taubat nasuhan, dosa tu tinggal tahu langsung tak buat. Tu dikata dia langsung tak ada sama sekali. Ke depan itu cerita lain. Yang dah sudah ni kita tinggalkan secara total. Itu maksudnya. Ya. Agar tidak berdosa sama sekali. Dosa-dosa dah buat tinggal habis. Perkara suatu yang mungkin dan tidak mustahil ini kerana bagi Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada yang dia kehendaki, bukanlah suatu perkara yang sukar atau rumit. Dalam ayat Allah Ta'ala sebut yahdi man yasha' wa yudhillu man yasha'. Allah Ta'ala bagi hidayah dan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki dan dia suka. Begitulah sebaliknya kesesatan diberikan kepada siapa yang dia kehendaki dan dia suka. Jadi kalau dah dapat hidayah Allah Ta'ala bagi, itu kurniaan yang maha hebat. Allah Ta'ala beri hidayah, kita tak goyang-goyang nak sentiasa dalam atas jalan hidayah. Mana kita tak buat dosa. Masa tu kita tak buat dosa lah, dosa-dosa yang seperti mana yang sebelum tu kita dah buat. Jika kita tak bertaubat, kata dia, salah hati itu. Seterusnya sebahagian syarat taubat adalah meninggalkan perbuatan dosa. Akan tetapi jika ia masih terjadi dengan tidak sengaja, mungkin kerana terlupa atau tersilap, Allah akan mengampunkan dia. Jadi maksud dia dikategorikan tidak berdosa. Walaupun dia buat benda dosa, tapi sama ada dia tersilap, tidak sengaja, terlupa, ataupun memang dia tak tahu. Ilmu tu belum mendoleh, tapi dia buat. Tengok-tengok lepas tu baru dia sadar benda ni tak betul dosa ni. Itu tidak dikira dosa sama sekali. Rufi'an qalam an thalathin. Tidak dikira dosa daripada 3 perkara. Antara dia apa? Terlupa sehingga dia ingat. Jadi
Begitu juga tidak dikira dosa bagi al-khata' wan nisyan, yang tersalah dan yang terlupa. Hadis ya. Jika ketika hendak bertaubat kita merasakan adanya kemungkinan untuk melakukan dosa sehingga taubatnya tidak bermanfaat, sesungguhnya perkara tersebutlah suatu tipu daya syaitan semata. Ini banyak jadi ni. Banyak jadi kepada orang awam seperti mana kita ni nak taubat nasuha. Antara kesungguhan taubat nasuha dia buat macam-macam cara. Ya Allah, dan taubat dah tak nak pergi dah hak kafi. Kalau dan poi juga hak kafi ya Allah, dan kalau poi juga, kalau salah kau pokok dan poi juga, dan kono bayar dekat masjid 10,000. Dia mana dia macam benazah kat Allah Taala. Tu kalau kono tu. Kalau dia poi juga dan kono bayar 10,000 dekat masjid. Fikir-fikir, kalau nak buat kau fikir-fikir sono nak buat kan kono bayar 10,000 nak yo dan tak jadilah. Tu maksudnya. Kan? Tu maksud dia dah ada kesungguhan dah. Tu dia kata ni. Dia kata jika nak bertaubat kita merasakan adanya kemungkinan tu buat balik. Ini kita menyesal. Bondos dan buat juga bondos kono. Tapi bila dah buat dan ajak, kita rasa menyesal. Tapi tu kita nak iqab diri kita nak dondo diri kita nak letakkan syarat pada diri kita supaya kita tidak lagi mengulang benda tu. Kita rasa goyang. Tiba-tiba dia nak buat kan, terbuat pula besok ni amal tu dia. Dia tak jadi. Itu tipu daya syaitan. Ini kerana kita tidak mengetahui. Jika kita mengetahui bahawa kita akan melakukan dosa kembali setelah bertaubat, padahal ada kemungkinan setelah bertaubat kita akan dipanggil ke rahmatullah, iaitu sebelum kembali melakukan dosa. Maksudnya kita ni taubat tu rasa-rasa kemungkinan ada buat lagi dalam masa yang sama, dalam tempoh nak buat tu Allah mati tengah jalan tu. Itu memang salah satu daripada dorongan untuk kita bertaubat tu. Kadang-kadang kita fikir dalam hidup kita ni banyak kemungkaran, tetapi kita rasakan ibadah kita, ma'ruf kita tu kadang-kadang lebih banyak daripada mungkar kita. Oleh kerana tu kita merasakan kalau terdorong banyak kemungkaran, sepanjang ni dan sepanjang takkan Allah Ta'ala nak bagi mati dan tiba-tiba tengah duduk-duduknya kan. Mesti ada sebab-sebab tak ada tuan-tuan, hari ni mati tak ada. Nak suar khabar bila semalam kau boleh semalam tengah berjogging ni kan, berhenti-berhenti pun mati dekat track jogging tu pagi-pagi tengah berjogging kan. Berjogging ni sihat. Dikatakan orang tua berjogging ni tiap hari, boleh katakan hampir tiap hari lah berjogging pagi-pagi. Berjogging tiba pula gitu berjogging rabah mati kan. Berjogging yang sepatutnya menjadi penyebab kepada dia jadi sihat mati. Ada kemungkinan tak kita duduk-duduk senyap, tiba-tiba tarik nafas sekali mati. Mustahil. Tapi eloklah dalam suasana ma'ruf, dalam suasana ibadah tak apa. Ni kan suasana ibadah kan, keluar-keluar kan pula dengan kawan telefon. Mau pergi tengok bola. Kalau tengok bola kan tiba-tiba terkelicik pula motor masuk dalam KO. Macam mana tu kalau tengok bola, lihat tengok bola macam mana tu. Nanti beriman kau macam mana? Ayah juga nak sanggup tu. Tengok bola kat mana? Shah Alam, Bukit Jalil kata. Ni motor. Kalau kita fikir dalam perjalanan kita nak pergi tengok bola tu accident mati. Niat tengok bola. Kan? Macam mana tu? Allahu alam ni. Mudah-mudahan okey lah. Tapi kalau nak bola mana nak okey. Kalau benda tu ada nilai kebaikan, ada nilai ibadah, dia yakinlah. Agak tengok bola ni ada nilai ibadah lah. Aduh, siapa buat ni letak markah ada ibadah itu? Tak ada tu. Habis tinggi-tinggi pun orang kata nak rondah sikit daripada haram, makruh pula. Untuk lebih tinggi tu ibadah tu tak ada. Jadi macam mana? Tinggal lah. Tengok ke rumah lah. Tengok rumah ya.
dalam kat rumah tu boleh ke bukan tasbih kan? Tengok bola tasbih semua Allah gol kamu ni Allah gol ni apa dah gol-gol macam tu ya, tapi nak tagi tasbih dah. Kalau ke stadium macam tu lagi tak boleh. Tak sembahyang tak dapat. Okay. Sebab tu yang tuan saya sebut awal kan. Susah tuan hidup kita ini. Suasana kita ya Allah dikelilingi kemungkaran. Tak apa dah kita ni. Tuan nak pergi makan kat luar tu dah. Nak pergi berjalan kat luar tu dah. Asalkan kita keluar ya, langkah keluar dok nak tu. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW menyebut ad-dunya mal'unun wal mal'unun ma fiha. Dunia ni terkutuk kata Nabi, dan segala-galanya terkutuk dalam dunia ni, illa al-muallim wal muta'allim, melainkan orang yang menuntut ilmu dan orang yang menyampaikan ilmu, orang belajar dengan untuk guru. Itu ada kemuliaan. Yang pada tu semua tak tahu nak ada nilai ibadah lah maksudnya. Ilmu dia dasar pada ilmu. Kita keluar daripada rumah nak pergi masjid, tujuan matlamat menuntut ilmu, belajar. Sepanjang perjalanan kita ada nilai ibadah, walaupun diselangi dengan perkara-perkara mungkar. Kan kita buat, kita berjumpa dengan perkara mungkar. Bawa perempuan pakai miniskirt, perempuan dodah sana dodah sini, orang hamun sana maki hamun dengan bahasa kosak, dengan telinga pula, tadi dengan mata. Semua tu dalam perjalanan ada semua tu. InsyaAllah kebaikan yang kita akan peroleh. Pasal apa? Dalam hadis menyebut barang siapa ni, cerita Qabisah ni. Qabisah radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Qabisah, majabik. Ya Qabisah, kau datang ni nak apa ni? Ya Rasulullah, dan datang ni litu'allimani mimma yanfa'ilillahu bi. Dan datang supaya dan nak kau ajar dan tunjuk dan beritahu dan sesuatu yang boleh beri manfaat dan dengan Allah. Ya Qabisah, wa ya Qabisah, tidaklah mana mararta bi hajarin wala syajarin wala madarin illa astaghfara lak. Hadis tu kita dah baca dah dulu masuk kitab produk Martabat Ulama. Ada betul hadis itu ke kitab tu hadisnya. Ya Qabisah, kau tadi ni datang, kau melalui apa? Pokok, batu, rumah-rumah tu semua mohon ampun ke kau. Ya Qabisah, idza sallaita subhi faqul thalathan subhanallahil azim wa bihamdihi. Ya Qabisah, selepas kau selesai sembahyang subuh, kau amal setiap kali lepas sembahyang subuh sebut 3 kali subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Balik subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Amal tu 3 kali ke banyak? 3 kali ya. Lepas tu pula ya Qabisah, ya Qabisah, kau bacalah doa ni, kata dia. Apa dia doa dia? Allahumma inni as'aluka mimma indak. Ni sambung tak? Dalam kitab tu kita dah baca dah. Allahumma inni as'aluka mimma indak. Wa'afid alayya Allahumma inni as'aluka mimma indak wa'afid alayya min fadlik wanshur alayya min rahmatik wa anzil alayya min barakatik. Itu doa Nabi ajar kepada Qabisah. Ya Allah Tuhanku, Allahumma inni as'aluka mimma indak, aku mohon kepadamu anugerah dan kurniamu. Wa'afid alayya min fadlik, dan curahkan kepadaku kelebihan kurniamu. Wansyur alayya min rahmatik, dan tebarkan kepadaku rahmatmu. Wa anzil alayya min barakatik, dan turunkan ke atasku keberkatanmu. Kau baca ni doa ni, tu'afa min al-'ama, tu'afa min al-'ama wal
Juzam wal falaj. Kau baca ni, kau akan terelak daripada 3 penyakit yang besar. Yang pertama, penyakit buta. Yang kedua, penyakit juzam, kusta. Dan yang terakhir, falaj ataupun falaj, itu penyakit sapak. Itu penyakit yang bahaya-bahaya. Kalau penyakit-penyakit yang kecil-kecil, boleh amal lah, lagi elok lah. Yang Nabi sebut ni penyakit besar-besar. Jadi poin dia tadi ni, kita keluar daripada rumah, kita keluar daripada tempat tinggal kita, tujuan dan matlamat untuk menuntut ilmu. Nabi SAW beritahu Qabisah yang datang dekat Nabi untuk menuntut apa yang bermanfaat untuk dia dengan Allah, menuntut ilmu dengan Nabi SAW. Nabi kata, kau datang tadi ni, kau menempuh, kau nampak pokok, kau tempuh batu-batu, kau tempuh apa pun, hidupan apa pun, kau tempuh rumah. Syajarin wala madarin, apa ni, kau rumah lah, batu-batu lah solat. Semua tu mohon keampunan kepada kau. Jadi maksud dia tuan-tuan, pokok-pokok tumbuh-tumbuhan ni ada manfaat untuk kita. Dia juga ada peranan untuk memohonkan keampunan untuk diri kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal apa? Hal menuntut ilmu. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita semua-semua dekat sini termasuk dalam makna hadis insya-Allah. Ya. Jadi jelas kata dia bahawa taubat perlu didasarkan dengan muqaddimah. Dia ulang sekali lagi. Kerana menyesal tidak boleh dibuat-buat. Menyesal memang tak boleh buat-buat. Menyesal datang daripada hati. Sebab tu menyesal ni mudah mengeluarkan air mata. Sebab tu juga menyesal bukan hanya boleh dituturkan dengan mulut sahaja, tetapi mesti dengan kesungguhan dan keazaman yang kuat. Bukan boleh menyesal macam tu saja. Tinggalkan sesungguh-sungguhan. Ini bukan perkara senang tuan-tuan. Sebab perkara syahwat, perkara yang menyeronokkan, perkara hawa nafsu yang menyedap-nyedapkan. Ini susah nak tinggal ni. Apalagi ada dorongan daripada syaitan dan iblis. Hawa nafsu duduk dengan kita di mana-mana. Iblis ni daripada luar. Kalau dia nak masuk, dia daripada luar. Nafsu ni duduk dengan kita di mana-mana ada dia. Kita tak boleh halau dia. Ada dengan kita di mana-mana. Tak ada dia tu kira mati dah habis. Syaitan dia boleh duduk dalam lubang hidung kita, luar ketiak kita, dekat tongkuk kita, hatta dalam hadis boleh masuk saluran darah kita. Hatta sebahagiannya mengatakan sentiasa mengintai-intai hati kita untuk boleh duduk kat situ. Syaitan sentiasa bersedia nak pergi tangkap hati kita, nak boleh bertapak dan boleh bertapur dekat hati kita. Nabi SAW bersabda, inna syaitana lahu khurtum. Semuanya syaitan ni ada belalai. Khurtum ni belalai. Dia macam nyamuk tu belalai tu keluar. Kan? Jadi sentiasa tengok hati manusia. Idza dzakarallaha ta'ala khannas. Bila hati tu ingat Allah, dia gundur sikit-sikit gundur. Wa idza nasiyallaha ta'ala iltaqama qalbah. Bila dia dah, hati tu dah lupa Allah, terkakam hati tu, dia duduk kat situ. Duduk situ habislah payah. Perlunya zikir, ataupun duduk dengan orang-orang yang berzikir, ataupun duduk dalam majlis-majlis yang zikir dengan Allah SWT. Penting tu. Sebab tu orang yang turuk sufiyah, orang yang dikatakan tarikat tu jalan-jalan zikir semua tuan-tuan. So banyak zikir. Sehingga ada komplain daripada pihak-pihak yang lain melihat jalan tarikat ni. Dia kata zikir yang ni apa ni, belajarlah. Memang betul lah. Dan orang di tarikat ni pun ada juga majlis ilmu. Dia bukan zikir betul, tapi penekanan zikir tu memberi dia beri keutamaan juga. Macam kita belajar, tapi zikir tu buang pun tak boleh juga. Sebab tu dalam hadis kata ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Maksudnya kalau buat benda tu tak boleh diam ya. Menuntut ilmu. Sebab tu Allah Taala sebut ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya Allah, wahai orang beriman, hendaklah ingat Allah, sebut Allah, zikir pada Allah dengan banyak-banyak. Wasabbihuhu, dan tasbihlah pada dia. Maksudnya zikir jugalah pada dia. Bukratan wa asila, pagi dan petang.
siang, malam, pagi, petang ingat dan zikir kepada Allah Ta'ala. Jadi ini salah satu daripada penekanan di dalam turuk Sufyan, jalan-jalan tarikat Sufi. Ada yang kata tak betul, Sufi-Sufi ni semua sosek ni. Dia tak ada, apa nak sosek pula, ada dasar dia. Dan dah hadis-hadis lah, Quran pun nampak mujahid. Yang katakan tarikat tu sosek, yang sosek adalah sosek tuan-tuan. Yang sesat tu ada sesat lah, tapi yang tak sesat tu banyak juga. Yang benar tu banyak, ulama-ulama yang muktabar, yang menjadi pengasas kepada tarikat atau turuk Sufiah ni banyak ya. Antara dia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, nama Abdul Hasan Al-Syadzuli, Al-Imam An-Nawawi, Imam Habib Abdullah Al-Haddad rahimahumullah ta'ala anhum ajma'in. Baik. Dia kata taubat tak boleh buat-buat kata dia. Baik, nombor 71 tu. Demikianlah perbuatan. Dia dah mancur ni. Baca dulu. Dah mancur. Kita ulang pun 3 kali. Baik, surat 72 tu. Dosa tu terbahagi kepada 3 tu dia. Sebenarnya dosa itu sendiri terbagi kepada 3 bahagian. Pertama, dosa kerana meninggalkan pekerjaan yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, seperti meninggalkan puasa dan sebagainya tu, ya. Itu dosa besar tu, meninggalkan sembahyang dosa besar. Ada sebagian ulama mengatakan mujahadah kita meninggalkan kemungkaran itu jauh lebih hebat daripada mujahadah dalam melaksanakan ibadah. Mujahadah meninggalkan maksiat itu lebih tinggi daripada mujahadah melaksanakan ibadah. Tanah kita dan nak beribadah pun ada mujahadah, kesusahan-kesusahan, rintangan-rintangan. Nak meninggalkan kemungkaran maksiat pun ada juga rintangan dan mujahadah dia. Jadi mujahadah untuk meninggalkan maksiat itu lebih sukar, lebih hebat daripada mujahadah nak melaksanakan ibadah. Contoh kita mujahadah nak bangkit malam sembahyang, berbanding dengan kalau katakan kita seronok beribu keluar lah, contohnya mudah. Untuk kita meninggalkan hiburan yang di luar tu, berbanding kita nak bangkit malam tu, nak tinggalkan yang mungkar tu jauh lebih susah kata dia. Sebagian pandangan ulama. Dan huraian ni pernah disebut oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, tak silap saya, dalam mensyarahkan hadis 40. Siapa mensyarah hadis 40 tu? Hadis 40 Imam Nawawi tu. Asyraful Wasail. Salah. Siapa mensyarahkan tu? Syekh Mustafa Bugha. Saya pun tak ingat. Jadi dia kata situ ada cerita dia. Pandangan ulama pun saya ingat. Tapi meninggalkan kemungkaran, kemaksiatan untuk pergi ke ibadah tu, meninggalkan kemungkaran, kemaksiatan untuk pergi ke ibadah tu lebih sukur dan lebih susah daripada nak melaksanakan ibadah tu sendiri. Nak tinggal. Kadang-kadang dalam buat ibadah kita masih buat lagi benda-benda, ya. Nak tinggal tu susah, ibadah tu dibuat, tapi nak tinggal tu susah, ada lagi kita buat, ya. Nombor 2 kata dia, dosa antara kita dengan Allah seperti minum arak, lalai, lupa Allah Ta'ala, makan riba dan sebagainya. Itu secara khusus kita dengan Allah. Tadi pun kita dengan Allah juga tu. Allah Ta'ala dah mengharamkan
riba, mengharamkan khamar, anak. Itu baik tak? Dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa sama manusia ni macam zalim, anaknya orang, rampai hak orang, tu kita dengan manusia. Hutang, tu kita dengan manusia. Jalan keluar ialah setelah kita melakukannya adalah kita menyesal dan berniat dengan bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangnya kembali. Ini macam tadi lah, ini cerita taubat semua ni. Taubat ni kita tak nak patah balik ke situ. Daripada umum hadis, semua ni pecah daripada umum hadis. Apa dia? At-taubah an-nadam. Taubat itu adalah menyesal. Itu umum. Hadis tu, ittaqillaha haitsu ma kunt wattabi'is sayyi'atal hasanata